السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 127. Muka surat 127. Kita masih lagi membaca tafsir Suratul Nur, surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata olehmu wahai Muhammad bagi segala orang mukmin laki-laki, pejam mereka itu daripada segala mata mereka itu daripada pandang yang tidak halal. Ini ayat yang kita nak baca malam ni. Ini ayat sangat popular. Ini ayat sangat popular. Ayat ini adalah ayat adab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya orang Islam ni jadi umat yang beradab. Maka Allah berfirman dalam ayat ni, qul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada orang laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan. Bukan maksud pejamlah. Yaghuddu maksudnya tundukkan pandangan mata kamu daripada melihat benda-benda yang tidak patut kamu lihat. Itu maksud dia. Wa yahfazu furujahum, dan peliharalah mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada yang tidak halal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita pelihara kehormatan diri, supaya kita kenal hak mana halal, hak mana haram, hak mana isteri kita, hak mana isteri orang. Allah Subhanahu wa taala suruh supaya kita kenal benda-benda yang baik-baik ini semua, dan kenal hak mana benda yang tidak baik. Boleh beza antara baik dengan tidak baik. Zalika azka lahum, bermula yang demikian itu lebih baik bagi mereka itu. Maksudnya kita kalau boleh pelihara benda ni, mata tak dibiarkan tengok sebarang benda, kehormatan diri dipelihara. Kalau kita boleh jaga benda ni, zalika azka lahum, bermula yang demikian itu, itulah yang lebih baik bagi kita semua. Innallaha khabirum bima yasna'un, bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat ketahui dengan barang yang mereka itu kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mata punca lah. 3 tempat dah bulan ni kita baca, dia sentuh pasal mata ni. 3 tempat dah. Mata dia menjadi punca. An-nazaru sihamu iblis. Nabi kata pandangan mata itu ialah anak panah iblis. Daripada mata dia jadi macam-macam benda. Kerana mata boleh jadi 1001 kemungkinan yang kita tak pernah sangka. Maka Islam awal-awal lagi lah. Islam dengan kaedah dia kata saddu zara'i, tutup segala pintu yang boleh membuka kepada jadi benda tak elok. Maka Islam awal-awal lagi dia suruh kita jaga mata kita, jangan duk tengok benda yang tak tentu punca. Kerana dengan membiarkan mata kita tak dikawal, dia boleh rosak diri kita. Kerana mata tengok, kaki melangkah pergi ke tempat tak elok. Kerana kaki dah langkah pergi, dah sampai dah, tangan buat benda tak elok. Dah kaki langkah pi, dah tangan mula duk buat dah. Akhirnya Nabi SAW kata, kemaluan kamu membenarkan benda itu.
Akhirnya kita terjebak dalam zina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, "Ya Ali, la tutbi'in nazarah an-nazrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah." Nabi kata kat Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nazratan nazrah." Janganlah kamu ikuti satu pandangan dengan satu pandangan lain. Fa inna lakal ula. Nabi kata kerana hak kamu tengok mula tu bagi kamulah. Wa laysa lakal akhirah. Hak lepas daripada hak mula tu bukan hak kamu dah. Kalau tengok juga berdosa. Kita bawa kereta, satu benda terlintas depan kita, benda tak elok, kita nampak. Hak tengok secara tak sengaja sekali tu, luck. Nabi kata itu hak kamu lah. Mudah-mudahan kamu tidak berdosa kerana benda tu. Tapi jangan balas tengok sekali lagi. Dah lepas dah satu macam yang duk balik pula. Ui, mulut turut dah. Nampak? Yang ni lah yang Nabi kata, an-nazaru sihamu iblis. Hak mula tu kita tertengok tu, kita duk buat kereta ni nak buat lagu mana, macam-macam ada dalam masyarakat lah ni. Macam-macam. Pakaian ni serba macam. Orang miskin banyak lah ni. Hebat orang miskin. Buat baju tak boleh, buat baju labuh tak boleh, buat baju elok, buat baju singkat-singkat, buat baju nampak pusat, buat orang miskin. Banyak orang miskin lah ni. Jadi bila kita bawa kereta ni, nampak puak-puak miskin ni. Jadi hak tengok kali mula tu, Nabi kata lak, itu bagi kamu. Jangan diikuti dengan pandangan kedua. Beralih pula tengok, Cina ke Hindu? Kenunnya nak memastikan. Tak ada satu faedah hang pasti. Kalau dia Cina pun hang tak ada apa. Kalau dia Hindu pun hang tak ada apa. Kalau dia Melayu pun hang tak ada apa. Hang balas tengok sekali lagi, itu tak ada maaf dah. Itu jadi dosa dekat kamu. Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Ali macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda. Nabi kata, "Ukfulu li bisittin, akful lakum bil jannah. Iza haddasa ahadukum fala yakzib. Wa iza u'tumina fala yakhun. Wa iza wa'ada fala yukhlif. Wa ghuddu absarakum. Wa kuffu aydiyakum. Wahfazu furujakum." Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ukfululi bisitin." Nabi kata, bagi jaminan kepada aku tentang 6 perkara ini. Nabi suruh sahabat-sahabat dia janji, bagi jaminan dekat Nabi, dia pernah jaga 6 benda ni. Nabi kata, bagi jaminan kepada aku yang kamu nak jaga 6 benda ni. Akful lakum bil jannah. Hampa janji, hampa nak jaga 6 benda ni, aku janji syurga untuk hampa. Rasuah ke kalau duk janji syurga gini? Tak. Kalau rasuah, Nabi buat rasuah. Nabi kata ke sahabat macam tu, Nabi kata bagi jaminan dekat aku, hampa nak jaga 6 benda ni. Kalau hampa bagi jaminan nak jaga 6 benda ni, akful lakum bil jannah. Aku jamin syurga untuk kamu. Yang pertama, iza haddasa ahadukum fala yakdzib. Nabi kata yang pertama, aku minta tolong dekat hampa, kalau bercakap jangan bohong. Nabi kata aku minta tolong dekat hampa, kalau bercakap jangan bohong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya cerita di masjid Cikap Batu semalam, satu sahabat saya dari Johor telefon. Dia selalu telefon lah, sahabat ni budak bagus lah. Dia kata ada satu kes jadi di Johor ni. Dia kata ni duk riuh ni dalam seminggu. Riuh cerita ni dia. Dia sudah tibai duit welfare ni. So dia kata, apa jadi ustaz? Dia kata,
Dia duduk tidur di rumah dia. Dia bakit-bakit pagi esok, tinggal dia duduk atas katil je, rumah tak ada. Dia kata. Saya kata macam mana abang keliling? Dia kata dia tidur di rumah dia. Dia duduk rumah dia, rumah kawasan perumahan ni. Bakit-bakit pagi esok, dia kata bangkit-bangkit. Dia dengan katil aja duduk ada. Rumah tak ada, dengan bumbung-bumbung dengan rumah, tingkap pintu tak ada. Tinggal dia duduk atas katil aja, dia kata. Saya kata kada baik sikit cerita, saya kata. Saya kata kada, tak tunggu. Saya pergi tengok dah, dia kata. Saya kata sukarlah bagi saya nak percaya. Dia kata taklah. Dia kata tapi saya tengok dah, dia kata ni. Dia kata jiran sebelah menyebelah rumah tu pun pindah lari pergi ke lain lah. Mereka takut rumah mereka hilang sama. Dia kata. Saya kenal dia ni yang duduk telefon ni budak bagus lah kan. Dia bukan jenis cakap merapu, cerita lawak tak tentu pun cadar. Dia jenis cakap pun straight forward, orang betul, orang lurus kan. Tapi cerita ni sukar lah saya nak percaya kan. Tapi dia ilah Allah. Ustaz turun main tengok sendiri. Tak tahu Ustaz. Dia kata dalam semalaman aja celik-celik tinggal dia duduk atas katil, dia kata. Sukar nak percaya kan. Tapi kalau betul, kita kata kalau betul lah kata, apalah Tuhan nak bagi amaran dekat orang-orang. Kan cuma saya duk ingat dalam hati, kalau lah boleh kan. Tuhan buat lagu tu kepada orang yang buat ni, semua buat lagu tu kan. Biar siapa yang tak amanah ni, yang tibai duit yang bukan hak dia ni dah sampai, biar bangkit-bangkit tinggal dia dengan gadir je. Saya ingat aman dunia ni. Kalau betul lah benda tu berlaku kerana benda ni, minta Tuhan buat bagi banyak sikit lah. Cantik. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Buat macam mana masyarakat kita lah ni? Sama ada kita mengaku ke kita tak mengaku, keadaan masyarakat kita lah ni tenat tuan-tuan, tenat. Kan? Ni hak di kepala batas ni. Allahu akbar. Kesian dekat mak pak. Masuk pergi kedai mamak, nak curi duit, terserempak dengan tuan punya kedai, dengan pembantu dia, dibunuhnya. Mati seorang, hak seorang lagi dia perkelang badan. Budak sekolah tingkatan 3 buat kerja macam tu. Kesian lah. Tak tahulah kes belum dibicarakan, tak tahulah kan. Tapi kalau betul budak tu yang buat benda tu tuan-tuan, pasal apa yang budak tu boleh sampai terdorong pergi buat macam tu? Adakah semata-mata kerana nak curi duit, nak pergi tengok lawan bola? Ataupun takut tuan-tuan, takut. Apa yang menyebabkan dia terdorong pergi buat benda macam tu? Dan lebih menakutkan lagi mak pak ni. Mak pak kepada budak yang berkenaan ni tak boleh tidur tuan-tuan. Anak, Allahu akbar, macam tak percaya anak dia buat macam tu. Kalau betul anak dia buat macam tu, Allah kesianlah dekat ibu bapa ni. Tenat tuan-tuan, masalah cukup tenat. Surah abang hari ni buka Allah, jenayah saja. Bunuh, jumpa mayat sana. Allahu akbar. Tak terlintas ke dalam hati kita, sudah masanya kita menjalankan hukum Allah? Tak terlintas ke? Tak teringat ke dalam hati kita ni, sampai dah masa ni Tuhan nak bagi satu amaran dekat kita. Sudah sampai masa kamu pakai undang-undang aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi masyarakat dia tidak ke situ, dia tidak menjurus ke situ. Dia tidak nampak penyelesaian kepada benda ni ialah melaksanakan perintah Allah. Dia tak nampak situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW pesan dalam hadis tadi, kamu bagi jaminan dekat aku, kamu nak buat 6 benda ni, aku jamin syurga untuk kamu. Yang pertama, idza haddasa ahadukum fala yakdzib. Kalau kamu bercakap, jangan bohong. Nabi kata. Wa idza u'tumina fala yakhun. Dan apabila diamanahkan satu-satu benda dekat kamu, jangan khianati amanah itu. Orang amanah dekat kita apa-apa benda, jangan khianati amanah itu. Tunaikan amanah tu. Tentang orang agama ni, apa amanah yang duduk atas belakang dia?
Amanah yang besar ialah menyampaikan kebenaran. Bercakap benar. Cakap benar ni apa? Tuhan kata al-haqqu min rabbikum. Kebenaran daripada Tuhan kamu. Hak mai pada Tuhan apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Sebagai orang agama bercakap mesti berlandaskan Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh ada kepentingan lain. Bercakap berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Dalam apa keadaan, dalam apa suasana, dalam apa sekalipun, Quran dan hadis Nabi yang kita cakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan bohong. Dan jangan mengkhianati amanah yang Allah bagi ke kita. Dalam konteks kita mak bapa, anak-anak amanah. Jangan khianati amanah itu. Didik anak-anak cara agama. Wa iza wa'ada fala yukhlif. Yang ketiga, Nabi kata apabila kamu berjanji, jangan mukir janji. Bila kamu dah janji, tunai janji. Yang keempat, wa ghuddu absarakum. Tundukkanlah pandangan mata kamu. Yang keempat, pastikan mata kamu jaga, kamu pelihara. Jangan tengok benda-benda yang boleh merosakkan iman dan Islam yang ada dalam diri kita. Tundukkan pandangan mata. Wa kuffu aydiyakum. Dah hendaklah kamu tahan tangan-tangan kamu daripada buat benda-benda yang berdosa. Tangan, jangan ambil benda yang bukan hak kita. Jangan ambil. Tahan tangan kita daripada ambil. Mana ada orang tak teringin dengan harta, tuan-tuan? Tapi kalau bukan hak kita, teringin macam mana pun tahan tangan. Jangan ambil, itu bukan hak kita. Wahfazu furujahum. Dan peliharalah kemaluan kamu. Yakni jangan berzina. Nabi kata kamu boleh bagi jaminan dekat aku, kamu jaga 6 benda ni, aku jamin kamu dapat syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat tadi Allah kata innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah dia tahu barang yang kita buat. Firman Allah, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan kata olehmu wahai Muhammad bagi segala perempuan yang mukminat. Tadi kata ke orang lelaki. Ni kata pula ke orang perempuan. Pejam mereka itu akan segala mata mereka itu. Orang perempuan pun serupa, pandangan mata mesti ditundukkan. Dan pelihara mereka akan segala faraj mereka itu daripada yang tidak halal. Orang perempuan pun serupa, kena jaga kehormatan diri. Jangan sampai kamu terlibat dengan zina. Dan jangan menzahir mereka itu akan perhiasan mereka itu, melainkan barang yang zahir daripadanya, iaitu muka dan 2 tapak tangan. Maka muka dan 2 tapak tangan itu harus pandangnya bagi laki-laki ajnabi. Itu pun jika tiada takut fitnah. Tetapi yang muktamad ialah haram. Dia kata. Itu dia. Kepada orang perempuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi pesan 2 benda ni juga. Yang pertama, suruh orang perempuan ni tunduk pandangan mata. Yang kedua, suruh orang perempuan pelihara maruah dan kehormatan diri. Jangan berzina. Ditambah lagi kepada orang perempuan satu lagi, janganlah sekali-kali orang perempuan ni duk tayang perhiasan yang ada pada diri dia. Dalam tafsir yang besar-besar lagi, dalam tafsir Qurtubi, dalam Ibnu Kathir, dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir-tafsir yang besar-besar lagi, dia hurai ni, apa dia yang kata perhiasan orang perempuan ni. Maka dia kata perhiasan orang perempuan ni 2. Satu, dia kata perhiasan yang memang ada pada diri dia. Dan yang kedua, perhiasan yang dia pakai. Perhiasan yang ada pada diri dia, badan orang perempuan itu sendiri adalah perhiasan. Maka tak boleh ditonjolkan bentuk badan kepada orang yang ajnabi. Sebab orang perempuan
tak digalakkan pakai baju color-color ni. Orang perempuan disuruh pakai baju plain, baju yang tak ada color, baju yang tak ada bunga sangat. Pasal apa? Pasal dengan itu dia tak menarik perhatian orang dekat dia. Apatah lagi pakai baju ketat. Orang perempuan dilarang pakai baju ketat. Pakai baju ketat menyebabkan nampak perhiasan yang ada pada diri dia. Maka itu perhiasan tak boleh tunjuk kepada orang yang tidak patut dia tunjuk. Dan yang kedua, perhiasan yang dia pakai, gelang tangan, gelang kaki dan sebagainya, ini semua lebih-lebih lagi mesti dipelihara. Tunjuk ni gelang ni sampai ke siku pakai. Islam tak mahu benda macam tu. Menunjuk tu sendiri dah tak bagus. Menunjukkan perhiasan bagi orang perempuan memang ada larangan khusus terhadap amalan yang macam tu. Baik, kata dia wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah tutup mereka itu, yakni orang-orang perempuan itu, dengan tudung kepala mereka itu atas leher baju mereka itu, yakni kepala dan tengkok dan dada mereka itu. Ini ayat perintah suruh tutup aurat, pakai tudung, yang tudung tu mesti sampai melabuhi tutup dada. Siapa pergi kata tak ada dalam Quran perintah suruh pakai tudung? Ini ayat doa ada terang-terang kata. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dah hendaklah perintah dah. Perintah dah hendaklah orang-orang perempuan ni pakai tudung yang menutup kepala sampai melabuhi dada dia. Kalau pakai takat-takat tutup bagi nampak rambut jambul tak boleh lagi. Kalau pakai takat-takat jerat bawah tengkok sampai nampak leher tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab Quran terang detail nampak mesti pakai tudung tu. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Juyub bermakna sudur dalam bahasa Arab. Juyub bermakna sudur, makna dia dada. Tudung mestilah melabuhi sampai tutup dada. Mana boleh orang kata tak ada dalam Quran, tak ada apa suruh pakai tudung ni, maka kita tak perlu pakai. Lepas tu piduk cakap depan orang pula kata Islam tidak mengukur seseorang itu dari segi pakaian dia. Islam tengok dalam ni, dia kata. Apa pula? Betul cakap macam tu tak betul. Sebaliknya Islam suruh benda ni. Sabit daripada ayat Quran. Nah, malam ni kita jumpa ayat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Dan tiada menyata mereka itu, yakni perempuan itu, akan perhiasan mereka itu. Maksudnya tak tunjuk. Orang perempuan ni mestilah jaga dan jangan sampai tunjuk perhiasan mereka. Melainkan bagi yang pertama suami mereka. Ini dia nak sebut ni golongan-golongan yang orang perempuan boleh tunjuk perhiasan dia. Tunjuk pada kadar yang dibenarkan. Kalau isteri dekat suami, tak ada had lah. Saya duduk mengaji dulu, ada satu ustaz saya dulu, Tok Guru Haji Daud Marak nama dia, orang Kelantan. Tok Guru Haji Daud Marak, di Bukit Marak, Kelantan. Dia baca kitab. Dia kata, maka aurat di antara suami dan isteri itu, maka tidak ada auratnya. Dia kata, tak ada apa. Makna kata tak kena pakai apa. Kan? Maka tidak ada auratnya. Murti kata kan. Orang dulu kan baca kitab aku tu kan. Nyo panjang tu. Dan dia fikir lu apa dia nak terang sekali lagi. Kan? Itu style dia dulu. Kan? Orang dulu suka dengar macam tu. Allah tak boleh lah, kena ubah style sikit. Kalau buat macam tu seriah, bukan lari habis. Lepas tu tak boleh tahan mengantuk ngah tu lah. Kan? Pasal dia slow motion. Kan?
Begitu. Baik. Jadi dia kata orang-orang perempuan ni mesti jaga dia punya perhiasan. Dia aurat dia tu dia mesti jaga. Melainkan bagi suami mereka itu. Dia kata ataupun bapa mereka itu. Pak. Kan? Boleh tengok aurat dia pada kadar yang menasabah dan dibenarkan. Pak tak sama macam suami lah. Dia boleh tengok pada kadar yang dibenarkan. Begitu. Ataupun bapa-bapa suami mereka itu. Pak mentua. Pak mentua pun boleh. Boleh tengok aurat menantu perempuan dia. Tapi pada kadar yang menasabah. Pada kadar yang dibenarkan. Dia ada had dia. Kan? Ada satu sahabat main kat saya baru ni. Dia ada teringan cerita tu dia ada. Kan? Dia susah hati. Dia kata nak buat macam mana Ustaz dia kata. Bapa saya lumpuh dia kata. 3 tahun dah. Lumpuh. Mak saya ni pula jenis cergah. Tak duduk di rumah dia kata. Keluar menyaga. Jadi hak duduk sama dengan mak bapak saya ni, dia kata abang saya dengan Kak Ipang lah. Jadi masalah lah Ustaz. Saya duduk fikir lama dah sakit kepala. Tak tahu nak selesai macam mana dia kata. Jadi pak lumpuh, pak duduk di rumah. Pak duduk di rumah dengan Kak Ipang dia kata. Mak keluar menyaga. Yang abang saya pun kerja. Dia kata jadi tinggal mereka 2 orang di rumah. Jadi pak ni lumpuh. Jadi kakak Ipang ni kena duk jaga lah. Pak mentua lumpuh dah tak ada siapa nak jaga. Dia duk kena jaga. Allah. Dia kata saya balik baru ni. Dia kata kakak Ipang saya habang kat isteri saya. Pasal bapak saya ni saya malu lah. Saya malu dekat isteri saya. Saya malu lah dekat kak Ipang saya. Dia kata pasal yang buat perangai tak elok ni pak saya. Dia lumpuh. Jadi nak bergerak tak boleh. Kena orang duk papah dia bawa pergi pancong ke apa ke semua. Dia ambil kesempatan. Bila Kak Ipang saya papah dia bawa pergi bilik ayam. Dia buat tak senonoh Ustaz. Saya malas lah nak cerita lebih-lebih. Dia buat tu tapi sangat tak senonoh lah dia kata. Jadi yang Kak Ipang ni serba salah. Dia tak angkat orang tua tu. Sekali dia murah kencing di tempat tidur tu lagi karut. Dia nak abang kat lelaki dia. Kau sekali jadi salah faham suami dia pergi jadi mengamuk. Suami pula panas baran. Jadi dia duk menanggung benda tu. Dia tak suka. Tapi tak boleh. Tak tahu nak habang kat siapa. Baru ni dia habang kat isteri saya. Dia kata. Bila habang kat isteri saya habang kat saya. Bila habang kat saya susah lah. Dia kata saya nak buat macam mana Ustaz. Dia kata. Duk fikir. Tak nampak jawapan. Saya pun serupa tu jugalah. Kalau saya nak pergi tegur pak saya. Pak saya ni lumpuh tu satu bang. Tapi berangin ni ya Allah. Puting beliung. Saya nak pergi cakap benda ni ke mak saya pun tak kena. Saya nak cakap ke abang saya lagi tak kena. Saya gimana Ustaz? Saya jadi susah macam ni dia kata. Dia main habang kat kita. Saya pun kata kat dia. You habang kat saya pun susah juga. Saya lagi tak boleh buat apa. Kalau you yang terdekat dengan tu pun tak boleh buat apa. Saya nak buat lagu mana? Cuma saya boleh kata lagu ni lah. Saya kata senang lah. Pasal bukan saya yang menanggung masalah tu. Bagi saya benda ni mesti bagi tahu. Dan yang paling cantik bagi tahu dekat mak tu sendiri. Bagi tahu kat mak tu saya duk pergi menjaga apa, mak jaga apa di rumah ni. Tu lah yang saya nampak. Cara nak selesai pun lain tak tahu. Dah. Nak doa bagi dia mati cepat tak pernah sabar. Kan? Jadi benda lagu ni pun tuan-tuan dia celah masuk juga dalam masyarakat kita ni. Saya kata dekat kawan ni, saya kata, tapi dia lumpuh takkan? Dia kata lumpuh tahun lain. Dia pun nakal juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pak mertua ni boleh tengok aurat menantu. Tapi pada kadar yang menasabah. Itu maksud dia. Baik syarak mengukur kemenasabahan itu ialah dari segi uruf. Dari segi kebiasaannya, orang perempuan kalau duduk di rumah pakai lagu mana. Setakat tu pak mentua boleh tengok. Orang perempuan duduk di rumah buat kerja masak di dapur apa semua, depa pakai t-shirt tangan pendek, depa pakai kain batik. T-shirt tangan pendek tu daripada lengan pi sampai ke tangan tu aurat kalau nak kira aurat. Tapi bagi pak, bagi adik-beradik, bagi pak mentua dan sebagainya itu tak apa. Pasal apa? Pasal dari segi uruf, dari segi kebiasaan adatnya itu pakaian biasa bagi orang perempuan di rumah. Takat tu tak apa.
Lebih pada tu, tak boleh juga. Tak boleh juga. Walaupun dari segi syaraknya dia kata jaga daripada pusat sampai lutut. Kan? Tapi takkanlah nak jaga pusat sampai lutut, dia pergi duduk lintas depan Pak Mentua. Dan Pak Mentua lumpuh boleh bangkit berjalan. Yang ni kena duduk jaga apa? Sekali dia nanti terang benda tu, tuan-tuan kena faham betul-betul. Jadi dia kata orang-orang yang boleh melihat aurat orang perempuan ni, dia kata pada kadar yang munasabah ni ialah bapak dia ataupun bapak suami, maksud Pak Mentua, ataupun anak laki-laki mereka itu, anak laki-laki. Dan anak laki-laki boleh tengok. Tapi juga pada kadar yang pak boleh tengok, apa boleh tengok. Kita jangan ingat anak kita kecil kita boleh duk buat lebih kurang, tak boleh. Tak boleh. Dia ada had yang dibenarkan. Ataupun anak laki-laki suami mereka itu, anak tiri. Laki-laki ni mai kahwin dengan dia, laki-laki ni dah ada anak dah, anak tiri. Ataupun saudara laki-laki mereka itu, adik abang dia lah. Abang dia bolehlah tengok dia dalam keadaan pakai baju tangan pendek apa semua ni. Ataupun adik laki-laki dia. Ataupun anak saudara laki-laki mereka itu. Abang dia punya anak, anak menakan dia. Ataupun anak saudara perempuan mereka itu, kak dia punya anak, anak saudara dia juga. Ataupun sama-sama perempuan itu yang Islam, dia kata. Orang perempuan sama orang perempuan yang Islam, boleh tengok dia pakai tangan pendek. Tapi orang perempuan Islam dengan orang perempuan bukan Islam, aurat dia macam aurat perempuan dengan laki-laki yang ajnabi. Ni masalah ni. Ni masalah. Bercakap dalam surah Abang Allah ni, kata budak-budak Islam ni tak boleh nak bercampur dengan budak-budak bukan Islam. Bila di universiti bos bilik, budak Islam dengan budak bukan Islam jadi masalah. Orang tak faham, dia marah budak-budak ni. Apa ni dia kata, tak boleh nak bergui dia antara sama-sama bangsa. Bukan masalah tak boleh bergui, masalah hukum tak benarkan orang perempuan yang bukan Islam melihat orang perempuan Islam dalam keadaan terbuka aurat. Islam kata tak boleh. Susahlah. Kalau tak faham, susah. Dia kata budak-budak ni ekstrim sangat agama. Sampai tak mau nak duduk sebilik dengan orang bukan Islam. Bukan tak mau duduk sebilik dengan orang bukan Islam. Masalah aurat. Berkawan-berkawan macam biasa. Cuma aurat tu nak kena jaga. Orang tak faham, dia kata tak mau berkawan. Bukan tak mau berkawan. Kita pun berapa ramai kawan bangsa asing yang kawan kita. Berapa ramai Cina kawan kita. Berapa ramai orang India kawan kita. Ramai pun duk kerja satu ofis, duk sembang hari-hari, pergi kantin makan, kita belanja dia pula lagi. Kadang-kadang dia belanja kita. Tak ada masalah. Perkaulan tidak ada masalah. Hukum hakam yang kita nak jaga. Orang tak faham, dia gue semua sekali. Dia kata puak ni tak boleh nak berkawan dengan orang. Tak betul. Tuan-tuan nampak? Susahnya apabila masyarakat tak faham ilmu agama. Frekuensi kita dengan frekuensi dia tak sama. Kita cakap, bahasa kita dia tak faham. Susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun dia kata yang ke-10, ataupun hamba yang milik tangan mereka itu. Dia kata, ataupun hamba kita. Kita ada hamba, Allah tak ada lah. Kalau ada hamba, hamba boleh tengok aurat orang perempuan ni pada kadar yang bapak dia boleh tengok dan sebagainya. Ataupun anak saudara, ataupun segala yang ikut pada makanan yang lebih-lebih yang tiada hajat pada perempuan, yakni daripada laki-laki yang tiada bangun zakarnya. Sudah, dia tak mau bangkit, kan? Pelayan dulu, tuan-tuan, dululah masyarakat dulu, bila dia ambil orang laki-laki, dia beli di market, macam cerita 3 Abdul ni, kan? Dia beli di market dulu sungguh. Tu yang P. Ramlee buat filem tu pun berdasarkan dululah. Dulu hamba tawanan perang ni jual di market. Kalau nampak badan syendor sikit, jual mahal sikit. Kalau nampak laih sikit, harga murah sikit, dia lebih tu. Kalau nampak ambil, bukan dia nak tolong kerja kat kita, kita duk tolong bagi makan ubat kat dia, yang ni dia bagi peri saja. Dulunya macam tu. Maka dulu kalau beli hamba di pasar ni, beli hamba di market ni, mereka nanti buat apa? Mereka nanti kasihkan hamba ni. Kasih. Dia buat bagi hilang nafsu laki-laki ni. Maka jadilah dia ni laki-laki yang tiada bangun zakarnya. Hak jenis geng macam ni, orang perempuan bolehlah pakai pada kadar yang bapak dia boleh tengok tadi. Depan mereka ni boleh pakai t-shirt tangan pendek ke apa, boleh pakai, dia tak boleh buat apa. Dia lagu tu.
Ataupun kanak-kanak yang ke-12 dia kata, ataupun kanak-kanak yang tiada zahir memandang atas aurat perempuan bagi jima kerana belum ada keinginan. Ataupun budak-budak tak erti apa pasal seks ni. Dia tak erti apa lagi. Boleh pakai baju yang kadar yang boleh dilihat oleh bapa tadi. Maka harus bagi perempuan menzahirkan perhiasannya, yakni yang lain daripada antara pusat dan lutut bagi yang mereka itu. Dia kata tu, itu kadar minimum pusat dengan lutut. Tapi di sisi syarak dia kata apa? Pada uruf. Perkiraan dia pada uruf. Bukan pusat dengan lutut saja. Pada uruf. Maksudnya apa? Sampai pakai baju lah. Sekongkongnya baju tangan pendek. Begitu. Kalau pusat sampai lutut saja pun celaru juga. Kan piduk pakai tutup pusat dengan lutut je lintas depan Pak Mentua. Allah. Makan tak boleh. Tapi dia bubuh di sini kadar minimum. Macam anak-anak kita habis SPM nak minta masuk universiti lah. Baca syarat kemasukan tu, kira boleh minta lah. Boleh minta, tapi tak boleh dapat. Pasal apa? Dia ada tahap minimum tu. Minimum requirement tu ada kat dia. Tahap minimum tu lulus 2 mata pelajaran. Dia kata, ambil nampak mudah sangat. Mudah minta, tapi tak dapat. Dia tulis tu syarat minimum. Tapi bila mai masa nak ambil, tinggi syarat dia. Macam tu lah. Ni pun dia letak yang minimumnya tak tu. Tapi sebenarnya lebih pada tu lah kena tutup. Pada orang-orang yang disebutkan tadi. Dan harus bagi mereka itu, yakni bagi laki-laki yang tersebut itu, pandang pada perempuan itu yang lain daripada antara pusat dan lutut. Dia kata boleh. Pada kadar biasa tu boleh tengok. Dia kata. Ada juga orang perempuan ni tak faham kan. Ada juga balik rumah Pak Mentua. Dalam rumah tu ada Pak Mentua dengan Mak Mentua. Ya, ipang-ipang apa tak ada. Ipang tak boleh. Pasal ipang bukan lapang juga. Ipang tak boleh. Dalam rumah tu dia balik. Ada Pak Mentua dengan Mak Mentua aja. Lepas tu suami dia. Lain tak ada dah. Dia pakai kelumbung sampai tak buka. Dalam rumah tu kelumbung labuh ni. Pakai sampai tak buka. Jadi sampai Pak Mentua ni mengaji. Dia reti lah. Dia pun nak lemah juga. Dia kata kat anak dia, awak bini hang ni, dia kata. Takkan ngaku pun sampai. Kadang ke tak? Dia semangat tu ada. Tapi tak faham agama. Dia faham kata kita orang perempuan Islam ni lain pada lelaki kena kelumbung sentiasa. Dia tak tahu dah kata Pak Mentua kata apa semua ni tak apa. Dia tak tahu. Dia duduk kelumbung tu lah dalam rumah Pak Mentua duduk ni. Sampai Pak Mentua pun nak lemah ya. Dan nak hidang lauk perak kata tudung masuk dalam gulai. Kalau ada ipang, kalau ada apa tu satu bab lain lah. Jadi kita pakai tu kerana hukum. Yang ni pakai pasal apa? Pasal tak faham rupanya. Tapi baguslah sikit. Tak faham pakai daripada tak faham tak pakai. Tapi yang penting, kita bila mengaji ni kita nak apa yang kita buat tu faham. Itu yang penting. Yang kita buat tu faham. Kita buat tu kita tahu pasal apa kita buat lagu tu. Kita tak mau piduk. Orang kata mengaji apa, dia ni sampai tak faham. Macam tu. Kecuali kalau balik rumah Pak Mentua, hak jenis rumah dia ni macam balai raya. Orang mai tak berhenti. Mai pula hak jenis mai cara melawak kasar ni. Bukan mai bagi salam. Mai duk ada di bangku dapur dah. Duk itu. Hak jenis macam ni kena pakai sentiasa. Dah kita rumah kampung ni macam duk kata lah. Pintu dapur tu lagu pintu rumah kita lagu pintu rumah dia. Kan? Orang perempuan kita tengah duk goreng kopok apa ke. Tengok-tengok duk ada di meja dah. La ilaha illallah. Tak ada. La salam wala kalam. Suara tak bunyi, salam tak bagi apa tak ada, tak duduk dah, duduk teror satu dia kata. Dia ni dengan tudung tak pakai ngapa lompat, tinggal belanga lari naik di atas pakai tudung. Tak mau juga macam tu pun. Jadi dua-dua pihak kena reti agama. Kena reti ya. Kan? Firman Allah wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan tiada menggertak mereka itu, yakni perempuan dengan segala kaki mereka itu. Tak hentak kaki. Wala yadribna ni dalam bahasa Arab maksud pukul. Dan tidak pukul mereka itu akan kaki mereka itu. Maksudnya orang perempuan ni bila jalan tak usah duduk jalan lagu orang kawat tu. Jalan tak mau jalan macam tu. Kerana beri ketahui barang yang tersembunyi pada pakaian kerancung mereka itu kepada laki-laki. Bila pakai gelang kaki ke apa-apa saja jalan nak bagi orang laki-laki dengar kata dia pakai gelang kaki. Ni nakai ni. Jenis nakai ni.
kan. Macam saya duduk mengajar di situ tu, budak-budak besar-besar. Pakai gelang kaki, pakai apa kadang-kadang kan. Kita kena tegur lah benda tu dipanggil. Tak boleh pakai ni macam ni kata. Pasal apa? Katanya. Tak apalah, memang dia pun nak tahu kan. Pasal apa? Kita kata Islam tak bagi ni, kamu pakai macam ni. Pasal apa? Pasal dalam Quran Tuhan ada sebut tak boleh ni pakai benda-benda macam ni pasal dia boleh menghasilkan bunyi. Apa lah? Dia angguk lah. Jumpa pula pakai lagi. Kita kata hari tu saya dah tegur dah kamu kan. Dia kata saya buang dah loceng dah. Pasal apa? Pasal dia kata pasal bunyi tak boleh. Jadi bila buang loceng boleh lah. Pula dah kata ni karut sungguh lah. Tak usah pakai langsung lah kata. Setidak-tidaknya bila kamu duk pakai gelang-gelang macam ni pun menarik perhatian orang juga. Dia jawab apa? Ada kata pakai jam tangan pun tarik perhatian orang juga. Cakap pandai pula budak ni. Susah juga kan mengejar budak pandai ni. Dia cakap pandai. Walaupun kadang-kadang bukan pandai, bodoh yang tu. Tapi nampak tu cakap pandai. Kan? Anak kita pun sopan lah tuan-tuan. Anak kita ada rumah tu. Kita tegur. Ingat dia terima ke apa yang kita tegur tu? Dia bukan dengar-dengar tu dia sami'na wa ata'na, dia dengar. Dia main dengan kita tu, dia main cilut dengan kita. Begitu. Jadi dalam Quran Tuhan kata tak boleh. Orang perempuan tak boleh jalan hentak-hentak kaki sehingga tahu perhiasan yang dia pakai. Makna dia apa? Makna dia perhiasan tu sendiri tak boleh pakai. Pasal apa? Bila ada perhiasan tu, bila jalan kok mana pun orang tahu. Kan? Budak-budak nakal lagi ni dia pergi habang pula kat kawan dia. Dia kata ustaz tu duk perhati kaki orang. Kita jadi jahat pula. Duk tengok kaki dia. Oh susah macam ni kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa tubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah oleh kamu kepada Allah wahai sekalian orang yang mukmin daripada pandang perempuan yang haram dan lainnya. Tuhan suruh bertaubat. Bertaubat daripada tengok orang-orang perempuan yang tak patut kita tengok macam tu. Dia dalam keadaan dedah aurat dan sebagainya, kita duk perhati tengok dan sebagainya, tidak bagus. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan bagi terima taubat. Mudah-mudahan orang yang bertaubat dia dapat kemenangan. Firman Allah, wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Sadaqallahu azim. Sudah. Nanti dia nanti sambung panjang pula. Nanti pergi semuka lebih pula ayat tu. Lepas ni kita akan sambung ayat 32. Wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahlah oleh kamu akan segala orang yang bujang daripada kamu. Dan segala yang mukmin daripada segala hamba laki-laki kamu dan hamba perempuan kamu. Ini khitab pada wali. Ni pula ayat nak perintahkan kita sebagai wali. Kita bapa ataupun kita datuk. Maka kita disuruh supaya kalau ada anak yang masih bujang, bagi menikah cepat-cepat. Ataupun kita ada cucu, umur nampak dah melewati umur menikah dah, tapi tak menikah lagi. Dia suruh kita sebagai tok wan ni masuk campur, suruh bagi menikah cepat-cepat. Lambat menikah, dia mendedahkan diri kepada banyak fitnah. Lebih cepat menikah, lebih cepat kita selamatkan dia daripada fitnah. Jadi dalam ayat ni, dia memerintahkan, ayat perintah, wankihu, dia kata dan bagi menikahlah orang-orang yang masih single daripada kalangan anak-anak ataupun cucu-cucu kamu, bagi menikah bang. Dia kata tak usah duduk tunggu lama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ini dia akan bawa perbahasan tentang soal perintah menikah ni pula. Siapa yang perlu menikah cepat, siapa yang wajib kena bagi menikah dan sebagainya, dia akan bincang dalam ayat yang berikutnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.